لله رب العالمين الذي كرم بني آدم واصطفى منهم العلماء واختار أيضا منهم الزهاد والحكماء والكرماء وفضل منهم العارفين بالله والصفات والأسماء وأذقهم لذة منجة من الأرض والسماء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه سادة أولياء وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Terlebih dahulu mengucap syukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala menjadikan beberapa sebab untuk kita dapat berhimpun di dalam majlis seperti ini. Mudah-mudahan berkat majlis yang kita adakan dan kita hadiri, diampunkan dosa semua orang yang hadir, dimudahkan segala urusan, ditunaikan segala hajat dan dimatikan kita semua insya-Allah dalam husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa anfa'na bihi bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Ila an qala al-hadits ats-tsamin wa thalathun. Saya bacakan kepada tuan-tuan iaitu hadis yang ke-38 daripada kitab Al-Usfuriyah. An Sa'id bin Abi Burdah an abihi 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله تعالى من أهل القبلة قال الكفار للمسلمين ألم تكونوا مسلمين قالوا بلى قالوا فما أغنى عنكم إسلامكم وقد سرتم معنا في النار قالوا كانت لنا ذنوب فأخذنا بها فسمع الله ما قالوا فأمر بإخراج من كان من أهل القبلة فأخرجوا فلما رأى الكفار ذلك قالوا يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما أخرجوا ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يود الذين كفروا لو كانوا muslimin. Perkataan ini, hadis ni ada dua ibarat yang ada dua hadis yang sama, lebih kurang sama daripada dua riwayat yang berbeza. Saya bacakan satu-satu ya. Ini cerita yang pertama. Kita punya fokus kita pada perkataan rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nanti dalam Al-Quran ada menyebut dalam Al-Quran ada menyebut nanti orang-orang kafir mereka itu disinggahi perasaan di dalam hati mereka. Mereka kata kalaulah aku jadi orang Islam, kalaulah aku jadi orang Islam. Ceritanya melalui hadis ini tadi. Saya fokuskan sikit tuan-tuan pada masalah ini, pada masalah Islam dengan kafir ni. Kita ini pada masalah dalam kehidupan kita walaupun kehidupan kita tak nampak macam nafsi-nafsi, sebenarnya kita nafsi-nafsi. Maksud saya, ketika kita beramal agama Islam, kita seru tak agama Islam kepada orang lain? Jawapan dia tidak, betul tak? Bahkan kita dilarang menyeru. Betul ke tidak kita dilarang menyeru? Mungkin setengah mengatakan tak, kita tak dilarang menyeru, tapi setengah mengatakan kalau nampak secara hakikat sebenarnya betul. Sebab kita dilarang menyeru atas jalan undang-undang. Apabila tuan-tuan nak menyeru agama kita, apabila tuan-tuan nak menyeru orang supaya masuk agama kita, tuan-tuan kena tunjuk tak agama tu salah. Cuba fikir. Ke tuan-tuan nak cakap agama tu betul? Faham ke tak faham? Bila kita nak ajak orang masuk agama kita mesti berlaku dekat situ perdebatan ataupun perbahasan, betul tak? Jadi bila kita nak berlaku berdebat tu, kita mesti sebut bagaimana yang benar agama kita, bagaimana salah agama lain, betul tak? Tapi kalau ini tuan-tuan cakap salah agama lain, apa jadi? Kena tangkap. Jadi sekarang ni undang-undang yang ada, dia bukan dekat Malaysia. Undang-undang yang ada dalam dunia ni, bila kita buat, sebenarnya undang-undang tu menyekat sunnah Rasulullah. Kalau sepatutnya kita kena cakap qulil haq walau kana murran. Kena cakap benda betul walaupun benda tu
Pahit, tapi sekarang siapa yang berani cakap? Jadi saya nak sebut kenapa benda tu jadi penting, sebab Allah menyebut dalam Quran, nanti orang kafir dia rasa akan datang kecenderungan dalam hati dia, dia kata kalaulah aku ni jadi orang Islam, nanti aku akan keluar seperti mereka itu keluar. Okey, sekarang saya sebutkan ya. Hadis yang kita bacakan tadi itu saya terjemahkan. Dia kata daripada Sa'id bin Abi Burdah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ijtama'a ahlun nar fin nar wa ma'ahum man syaa Allah min ahli qiblah. Apabila nanti hari-hari kiamat berhimpun di dalam neraka orang-orang kafir, ahli neraka, dalam neraka tu ada orang-orang kafir dan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada ahli kiblat. Maksudnya ada orang Islam. Ada orang Islam dalam neraka tu. Tengok ya. Min ahli qiblah qala al-kuffar lil muslimin alam takunu muslimin. Jadi orang kafir menyindir dalam neraka tu besok, orang kafir menyindir. Dia kata bukan korang ni orang Islam ke dulu, dia kata. Lepas tu dia pun tanya, dia kata fama mana tadi? Muslimin, qalu bala. Orang Islam pun cakap ya, kami daripada orang Islam. Qalu fama aghna ankum islamukum. Jadi dia kata apa yang Islam kau boleh buat, sebab engkau Islam, aku kafir, kau masuk neraka juga. Dia kata gitu. Jadi kata fama aghna ankum islamukum wa qad sirtum ma'ana, sebab engkau jadi bersama kami di dalam neraka. Qalu kanat lana dhunubun fa akhadna biha. Jadi orang Islam pun mengatakan, adalah kami ketika hidup dulu kami mempunyai dosa, maka dengan sebab dosa tu kami ditanggungkan ataupun kami dibawakan ke neraka ni, kata dia. Fa akhadha biha fa sami'a Allahu ma qalu fa amara bi ikhraji man kana min ahli al-qiblah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mendengar akan sindiran tu. Allah Subhanahu Wa Taala mendengar akan sindiran tu, maka Allah memerintahkan malaikat keluarkan. Kenapa Allah minta malaikat keluarkan? Sebab yang kena sindir tu, yang kena ejek tu, yang kena kutuk tu adalah orang yang percaya kepada Allah. Jadi sekarang ni dia tu dikeluarkan sebab Allah kasih pada dia. Dia tu dikeluarkan sebab diejek oleh orang kafir tadi. Selepas malaikat datang mengeluarkan mereka, jadi orang kafir pun cakap, ya laitana kunna muslimin. Kata orang kafir, dia kata, wah, celakanya kita, kalaulah dulu jadi Islam, mesti kita keluar sama-sama dengan dia keluar. Okey, itu habis satu hadis. Kemudian datang satu hadis yang baru. Kemudian akhir daripada hadis tu Nabi pun cakap, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jadi Nabi kaitkan hadis tadi tu dengan ayat Quran yang Allah cakap nanti orang-orang kafir akan ada kecenderungan dalam hati dia tu mengatakan, kalaulah kami dulu Islam. Daripada hadis ni tuan-tuan nampak tak kelebihan agama kita? Padahal dah dalam neraka dah tu. Padahal dah dalam neraka. Nanti kat belakang ni kejap lagi disebut. Tuan-tuan kenal Al-Imam Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri murid kepada Sayyidina Ali, dan dia berguru dengan 500 orang sahabat. Al-Hasan Al-Basri, dia selepas dia baca hadis ni, dia kata mudah-mudahan Allah jadikan aku orang yang keluar daripada neraka selepas diazab 40 tahun. Jikalau tak dapat tidak, aku kena masuk neraka juga. Nanti dalam ni ada kisah dia. Okay. Sebab ada orang yang Allah keluarkan sebab dia dah 40,000 tahun ke 40,000 tahun dalam neraka. Allah keluarkan juga sebab iman. Tengok ya, saya bacakan terus. Okey. Jadi satu hadis tadi habis. Jadi Nabi pun tutup dengan ayat Quran, rubama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits al-akhar. Kemudian Nabi ada menceritakan juga di dalam hadis yang lain, idza kana yaumul qiyamah yatufu Jibril alaihi salam 4,000 am. Apabila sampailah hari kiamat, maka Jibril akan bertawaf 4,000 aman, selama 4,000 tahun. Fa yasma'u fi an-nar sautu rajulin min ummati. Maka Jibril pun mendengar daripada neraka tu ada satu suara daripada umat aku. Nabi kata, daripada umat aku. Yaqulu ya Hannan ya Mannan. Orang tu pun menyebut ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Tu zikir dia dalam neraka, tuan-tuan. Tak tahan menanggung api neraka. Tuan-tuan tengok kejap lagi macam mana. Kejap lagi Jibril ambil orang ni, tapi tuan-tuan tengok keadaan dia waktu dia ambil tu dah jadi apa dah dia. Tengok ya. Dia berzikir dalam neraka tu sebab tak tahan, ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram.
Qala fayati Jibril alaihi salam fayasjud 'inda al-'arash fayaqulu ya Rabbi asma'u fi an-nar sawta rajulin minal muslimin yaqulu ya Hannan ya Mannan mundu 40 alf 'amin wa inni a'lam annahu min ummati Muhammad alaihi salam wa innaka ya Rabb ta'rif as-sadaqatu baini wa baina Muhammad alaihi salam. Tengok ya, dia kata kemudian setelah Jibril mendengar, tadi Jibril mendengar ada suara daripada neraka kan, dia tawaf sebanyak berapa tadi, 4000 tahun. Jadi ketika dia bertawaf, dia dengar ada suara daripada neraka yang menyebut ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadi Jibril pun sujud di Arash. Bila sujud di Arash, dia berdoa, dia kata ya Allah, dia kata aku selama 4000 tahun aku tawaf itu, dia kata aku mendengar satu suara yang memuji engkau ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram, dan aku tahu bahawa suara itu adalah suara umat Nabi, iaitu suara umat Muhammad, dia kata. Dan engkau pun sudah mengetahui, dia kata, engkau pun sudah mengetahui bagaimana persahabatan aku dengan Muhammad alaihi salam, dia kata, dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Wa inni uhibbu an asna' fi makani Muhammad alaihi salam ma'rufan. Maka dia kata aku ingin membuat sesuatu kebaikan pada pihak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Jibril dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sohbah yang sangat lama. Sebab Jibril itu adalah guru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlebih tinggi makam dia daripada Jibril. Tengok ya. Jadi dia kata dia nak buat baik kepada orang tadi tu, sebab orang dalam neraka tadi tu yang menangis-nangis, yang memuji Allah tu walaupun dah rentung dibakar. Jadi Jibril nak selamatkan sebab umat Nabi Muhammad. Dia kata wa adna rajulan min ummatihi finnar syafi'ni fihi. Dia kata ada seorang lelaki daripada umat Nabi Muhammad, kau berilah syafaat bagi aku pada pihaknya. Fa yaqulu rabbil jalal jalla jalaluhu syafa'atuka fihi wa wahabtuhu laka fadhhab ila malik khazinin nar wa qul lahu yukhrij laka wa yadfa'uhu ilaika. Jadi Allah kata, baik, aku memberi syafaat kepada engkau bagi pihak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan seorang tadi tu. Jadi dan aku menyerahkan kekuasaan kepada engkau supaya engkau pergi dalam neraka untuk engkau dapatkan lelaki tadi tu. Jadi cara dia, engkau pergilah dekat malaikat yang jaga neraka, kau pergilah dekat Malik, dia kata kau suruh dia bagi tahu aku sudah mengizinkan supaya engkau kutip lelaki tadi tu. Jadi Jibril pun pergi. Tuan-tuan tengok ya, cerita kita terus baca, tuan-tuan tengok. Sedihnya sebab orang tu jauh. Dalam neraka tu ada bilik-biliknya dan ada wilayah-wilayahnya. Sama juga macam kita dekat dunia. Bila berjatuh dekat dunia, kita dekat mana? Kita dekat Malaysia, Tanah Melayu. Ada orang dekat Filipina, ada orang dekat Amerika ke, ada orang dekat Afrika ke, ada orang dekat India. Jadi bilik-bilik tu banyak. Itu kat dunia. Ni tengok dalam neraka. Jadi sampailah, dia kata fayati Jibril alaihi salam ila Malik. Jadi Jibril pun datang kepada Malik, malaikat neraka. Fayaqulu inna Allah ta'ala wahaba li fulanan fa'akhrajahu li minan nar wadfa'ahu ilayya. Qala fayadkhul Malik an-nar fayatlubuhu alf 'amin fala yusadifuhu fayakhruju Malik fayaqulu ya Jibril inna jahannama razafat zafratan ghallat wa ja'alat hadid kal hajar. Dia kata begini, dia kata jadi bila dah jumpa dengan malaikat Malik, jadi malaikat Malik pun turun masuk dalam neraka nak cari orang tadi tu. Dan malaikat Malik masuk dalam tu 1000 tahun. Dia masuk dalam tu, dia nak selamatkan orang tadi tu, nak bawa balik keluar kan. 1000 tahun. 1000 tahun tuan-tuan cari dalam tu, dalam neraka tu. 1000 tahun cari, dah lah 1000 tahun cari, tak jumpa orang tadi tu. Bila dia keluar balik selepas 1000 tahun, dia kata dekat Jibril, ni macam mana aku nak cari? Dia kata neraka Jahannam dah hancur dah, dia kata. Kan kita, kan neraka tu berlapis-lapis kan. Bila orang Islam masuk, nanti yang lapis atas hancur, masuk lapis kedua, lapis dua hancur, masuk lapis ketiga hancur, sampai yang paling bawah. Jadi dia kata neraka ni dah hancur dah, dia kata. Neraka ni sampai besi pun dah jadi macam
dah jadi macam pasir, dah jadi macam bukan, dah jadi macam batu-batuan, dia kata dah hancur, jadi tak jumpa. Bila tak jumpa, saya pendekkan cerita sikit ya, kan kalau baca habis ni panjang pula. Okey kejap ya. Jadi pendek ceritanya, bila malaikat Malik naik jumpa Jibril, dia kata tak jumpa. Bila tak jumpa, malaikat Jibril susah hati dia. Susah hati, dia tak jumpa, dia pergi balik dekat Arash, dia pun bersujud, dia doa balik. Dia kata, ya Allah, dia kata engkau lebih mengetahui apa yang terjadi. Malik dah masuk dalam tu 1000 tahun, tak jumpa, dia kata. Tak jumpa, jadi cubalah bagi tahu dekat mana orang tu sekarang berada. Jadi kata Allah, orang tu berada, dia kata, idhab ila, dia kata bagi tahu dekat Malik, wa qul lahu annahu fi wadi kadha. Dia tu dekat wadi satu tempat, dekat lembah sekian. Wa fi qa'ri kadha, pada tempat, pada wilayah sekian. Wa fi zawiyah kadha, pada bilik sekian. Wa fi bi'ri kadha, pada telaga, pada perigi sekian. Fayaji Jibril alaihi salam fayukhbir Malikan bidzalika fayadhhabu Malik ila dzalikal wadi fayajiduhu hunaka manqusan qad ta'allakat 'alaiha al-hayah. Dia tu kata, jadi bila Malik dah tahu dekat mana tempat dia, dia pun pergi. Bila dia pergi, dah masuk dalam wadi tadi tu, lembah tadi tu, tempat Qa'ar tadi tu, daripada bilik tadi tu, dah masuk dalam perigi tadi tu, dia dapati lelaki tadi tu dah hangus dah, jadi dah seperti abu, dan dia tu diikatkan dengan beberapa ular dan hayat wal aqarib, dan beberapa kalajengking, wa alaihi al-aghlal, dan dia tu diikat dengan beberapa rantai besi yang panas. Fa ya'khudh Malikun tarafan minhu wa qad sara kal fakham. Dia tu kemudian Malik pun mengangkat dia, dan dia tu sudah pun jadi seperti arang ketika tu. Allahu akbar. Kemudian malaikat Malik pun membawakan orang tadi itu kepada malaikat Jibril. Wa yati bihi ila saqil arash wa la yamur bihi ala ahad illa yaqulu hadha fulan kana min jahannam 40 alfan am. 40 alf amin. Baik, selepas malaikat Jibril pun mendapatkan orang lelaki tadi tu, malaikat Malik bawa lelaki tu, bawalah kepada malaikat Jibril. Jadi bila bawa kepada malaikat Jibril pun bawa orang tadi tu menghadap ke Arash. Pergi ke Arash, ketika melintasi Arash, tidak ada orang tadi tu melintasi mana-mana makhluk, melainkan semua makhluk mengatakan inilah laki-laki neraka yang sudah dibakar selama 40,000 tahun. Fayaqumu ma'a Jibril 'inda al-Arash fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, ya 'abdi alam yakun kalami baina adhharikum alam ab'ath ilaikum rasul alam ya'murukum rasul bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar fayaqulu bala ya rabbi. Jadi Allah pun mengatakan, dia kata, hai hamba-Ku, bukankah dulu aku pernah menghantarkan kepada engkau itu agama? Bukankah pernah aku bangkitkan kepada engkau itu rasul? Bukankah rasul itu telah mengajar engkau benda baik? Bukankah rasul itu telah menghalang engkau daripada benda tak baik? Jadi kata orang lelaki itu, betul, dia kata, betul, tapi aku yang tak mampu, kata dia. Aku yang tak mampu, dan aku telah menzalimi diriku, kata dia. Fa'ataraftu bidhanbi faghfirli ya rabbi. Dia kata, maka aku mengiktiraf, aku mengaku kesalahanku, ampunkanlah dosaku, kata dia. Kemudian ampunkanlah dosaku. Yang ini yang saya nak highlightkan pada tuan-tuan. Bihaqqi ma qultu 40 alfi amin finnar ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Ampunkanlah dosaku dengan berkat zikir yang aku baca dalam neraka tu, ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadi dibawalah orang tu tadi dimandikan. Allah suruh dia, saya pendekkan ceritanya. Jadi Allah suruh mandikan laki-laki tadi tu, mandikan dengan 3 kali mandi. Kemudian hilanglah tanda-tanda yang dia tu duduk dalam api neraka, hilang tanda tu. Kemudian malaikat Jibril sembahkan laki-laki itu tadi, dibawa berjumpa dengan Rasulullah, dan diberikan khabar gembira kepada Rasulullah bahawa Sayyidina Jibril sudah pun memberi syafaat kepada salah seorang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah pun diazab selama 40,000 tahun. Akhir daripada hadis ini, ketika Al-Imam Hasan Al-Basri meriwayatkan hadis ini,
Dia kata, jadikan ya Allah, dia kata, jikalau aku ni orang maksiat, jadikanlah aku orang maksiat yang ini. Kan Nabi kata orang ni akan ada kan. Kita tak tahu tau tuan-tuan siapa orang ni. Sebab kan hari kiamat baru jadi kan. Ni orang ni kita tak tahu ni siapa. Entah kita, entah siapa. Kita tak tahu orang ni. Tapi walaupun orang ni kena dalam neraka 40,000 tahun, tapi nak cakapnya dia selamat tuan-tuan. Jadi dia selamat tu sebab apa? Yang pertama sebab iman. Yang pertama sebab dia orang Islam. Yang kedua, dia tu minta dengan barokat zikir dia tu tadi. Jadi zikir tu simbolik bagi kehambaan, iman tu simbolik kepada kejayaan kita. Kita ni satu saya kata, kalau orang Islam, kita ni orang Islam kena bersyukur dengan apa yang kita dapat. Nasib baik Allah jadikan kita ni lahir orang Islam dan tetap Islam kita sampai ini jam. Betul tak? Jadi sebab kalau kita mati sekalipun, kalau kita ada dosa, betul dosa tu tak elok dan dosa tu akan dibalas. Tapi sekurang-kurangnya kalau dosa tu habis besok, kita akan diselamatkan. Jadi ketika inilah orang kafir kata, ya laitani kunna muslimin. Kalaulah kami ni orang Islam. Orang kafir kata, celaka aku, kalaulah aku ni orang Islam, nescaya aku keluar seperti mana dia keluar. Jadi pengajaran yang saya nak sebut hari ni ada beberapa. Yang pertama, eloknya jadi orang Islam. Busuk-busuk macam mana pun orang Islam, jahat macam mana pun, kalau dia Islam ada iman, akan selamat walaupun selepas kena bakar. Yang kedua, berkat berzikir. Zikir itu menghadirkan hati dan meletakkan rendah diri. Yang ketiga, tanggungjawab kita. Kalau kita tahu orang Islam besok dapat yang baik-baik, sekarang kita kena bagi tahu dekat orang lain supaya masuk Islam. Boleh tak faham tuan-tuan? Jadi benda tu mesti diusahakan. Jadi saya rasa setakat itu dulu. Kita baca pada dua hadis ini, dua hadis yang ceritanya lebih kurang, riwayatnya berbeza. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawudil jibala sabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Ya Hayyun ya Qayyum ya Rabb Musa wa Harun ya Rabb Ibrahim ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akrimna ya Allah bil fahmi wa radul ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan berkat majlis yang kita adakan ini diampunkan dosa semua orang yang hadir, dimudahkan segala urusan, ditunaikan segala hajat, diberi berkat kepada orang yang hadir, diberi berkat kepada yang tidak hadir, diberi berkat kepada ini masjid, diberi berkat kepada isi ini masjid, dan diberi berkat kepada seluruh orang yang ternisbah kepada qarya ini masjid, dan diberi berkat juga kepada Syekh Abdul Wahab An-Naimin, diluaskan akan kuburnya dan diberikan luas keampunan kepadanya. Diberi berkat juga kepada Syekh Mas'ud Al-Makki, diluaskan akan kuburnya dan diberikan luas keampunan kepadanya. Dan diberi berkat juga kepada Syekh Umar As-Saifi dan diberikan luas kesihatan kepadanya. Dan diberi berkat juga kepada Syekh Nazaruddin Al-Jawraki dan diberikan luas kesihatan kepadanya. Dan diberi berkat juga kepada Al-Habib Abu Bakar Masyhur dan diberikan luas kesihatan kepadanya. Dan diberi berkat juga kepada Said Umar Al-Kaf dan diberikan luas kesihatan kepadanya. Dan diberi berkat juga kepada seluruh orang yang telah menginfakkan dirinya, hartanya, tenaganya dan makanannya untuk menghidupkan majlis-majlis yang seperti ini. Dan sampaikanlah juga pahala majlis kami ini kepada Roh Haji Ramli Senawi, mudah-mudahan diluaskan akan kuburnya dan diberikan luas keampunan kepadanya. Dan diberi berkat juga kepada kita semua yang hadir, diri kita, harta kita dan seluruh keturunan kita, anak susuan kita dan seluruh orang yang ternisbah kepada keluarga kita. Mana-mana yang sakit di antara kami sembuhkanlah, mana-mana yang susah senangkanlah, mana sempit lapangkanlah, himpunkanlah kami dalam kasih sayang, matikanlah kami dalam husnul khatimah, bangkitkanlah kami bersama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua dihimpunkan di dalam syurga. Mudah-mudahan kita semua dihimpunkan di dalam syurga. Mudah-mudahan kita semua dihimpunkan di dalam syurga. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wal 'afu ala italih. Assalamu